Okey kelas, terima kasih kepada yang masih lagi kekal hantar latihan melalui WhatsApp, masih lagi memberi kerjasama, meletakkan jawapan awak dekat guide. Saya tanda walaupun saya terpaksa akur yang nilai dia dari hari ke hari makin kurang bilangannya, tapi tak mengapa. Kita tetap berfikiran positif, yang mana yang memberikan kerjasama sebegitu, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang mungkin tak berkesempatan, saya harap awak still keep on with your study sebab SPM awak bulan 2. Alright. Okay, so untuk last week of the school session, ini adalah tugasan yang terakhir. Okey, selepas habis minggu ni, nanti saya akan masukkan dekat dalam grup semua skema jawapan untuk yang awak dapat kertas ni. Okey, so sekarang saya nak terangkan soalan nombor 12 untuk model cemerlang 1. Modul cemerlang 1. Alright. Okey, so soalan nombor 11 ni tajuk elektronik. Okey, kita mungkin tak sangkanya elektronik boleh masuk esei, tapi masuk dalam esei. Okey. Okey, so Rajah menunjukkan sistem penyiraman tanaman. Litar Rajah 12.2 adalah litar dia. Okey, apabila keadaan tanah lebih kecil daripada 5 volt, tanah tersebut dianggap kering. So maksudnya ladang kebun tomato ni is very high technology lah, sebab dia tangki dia akan siram secara automatik. Maksudnya awak tak payah nak siram dia lah, tak payah nak on switch apa semua. Tangki ni sendiri akan detect kalau tanah ni kering, air dia akan disiram secara automatik. So macam mana nak tahu tangki ni tanah tu kering ataupun tidak? Kalau nilai dia adalah 5 volt. Okey, so dia nak guna apa untuk tentukan benda ni? Mereka menggunakan litar sebegini. Okey, yang tangki ni, tangki ni berada di sini. Okey. So ni adalah benda yang detect awak punya tanah. Okey, elektrod ni adalah macam besi lah yang kita cucuk kat tanah ni. Dia yang akan detect tanah tu berapa volt dia punya beza keupayaan. Kalau tanah tu 5 volt, maka tanah tu dianggap kering. Awak punya sistem penyiraman air ni akan on, dia akan siram air. So kalau beza keupayaan dia lebih daripada 5 volt, maka awak punya sistem penyiraman akan off. Awak mesti pernah tengok litar ni kan? Okey, ini adalah litar transistor. Betul tak kan? Okey, so awak ingat lagi ni transistor apa? Okey, so ni ada beza keupayaan keseluruhan, beza keupayaan ke atas ni. Ini apa nama benda Allah yang macam gini. Okey, ingat lagi ada LDR. Okey, ada thermistor. Semua dalam tajuk ini. Okey, recall balik benda tu First, soalan yang pertama. Namakan komponen berlabel J. Saya rasa saya baru je bagi jawapan tadi. Tapi ingat, komponen ni ada 2 jenis. So awak kena bagi tahu betul-betul. Ini jenis apa? Okey, yang kedua, apa fungsi dia? Dalam kes ini apa fungsi dia? Kita ada belajar, awak dalam modul awak pun komponen ini ada 2 jenis, ada 2 fungsi dia. Okey, so salah satu adalah jawapan kepada ini. Kalau awak jawab yang lagi satu yang lain tu, awak tak akan dapat jawab. Itu bukan jawapan dia. Okay, alright, so settle yang ni senang. Dia tak tanya tu tau, dia tak tanya definition, dia tanya komponen tu apa je. Bagus lah, senang. Okay, berdasarkan Rajah 12.1 and 12.2, terangkan bagaimana sistem penyiraman berfungsi. Saya dah terang pun tadi sebenarnya. Cuma awak kena terangkan ni benda Allah ni. Okay, since awak dah bagi nama benda Allah ni, so awak kena masuk dalam penerangan benda Allah awak ni. Okay, saya terangkan sekali lagi Okay, sistem penyiraman ini akan berfungsi kalau elektrod ini mengesan beza keupayaan tanah adalah berapa? 5 volt. Okey, so awak kena bagi tahu siapa yang detect tanah kering. Itu markah yang pertama. Okey, so bila dia detect tanah kering, apa jadi beza keupayaan dekat sini bila dibandingkan dengan beza keupayaan dekat sini? So dekat sini kita panggil apa? Arus tapak. Ingat lagi arus tapak? Arus tapak, arus pengumpul, arus pengeluar. Okey, so bila beza keupayaan sekian, apa jadi kat arus tapak? Bila arus tapak tinggi, apa jadi dekat J? J on ke off? Bila J on, apa jadi dekat sistem penyiraman? Saya dah bagi jawapan. Berapa markah tu? 3 markah. 3 ayat dah saya bagi. Awak tinggal lengkapkan dengan benda yang betul. Okay. Next, mesin basuh automatik hanya beroperasi apabila butang pemula dihidupkan, penutup ditutup dan paras air yang sesuai. Maksudnya ada 3 benda. Mesin basuh awak akan operate kalau awak tekan butang on, lepas tu penutup atas dia awak tutup, lepas tu air dia level dia sesuai. Air tak cukup, dia takkan on. Okay, so W adalah sensor jisim. Maksudnya dia akan ukur mesin basuh awak berapa jisim dia. Jisim baju, bukan jisim mesin basuh. X adalah butang penghidup. Awak tekan
on off, lead penutup. Okey, and then sensor paras air. Okey, apa soalan ni tanya? Okey, dia bagi dekat awak PQRS. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan mesin basuh yang paling sesuai untuk mencuci pakaian dan selimut tebal dengan cekap. Berikan sebab bagi pilihan anda. Okey. So, untuk mengetahui mengkaji setiap spesifikasi, awak kena tahu apa beza di antara P, Q, R dan S. Okey, pertama sekali tengok P. Beza yang pertama apa? Kapasiti muatan. Yang P 7 kilo, 10 kilo, 9 kilo, 11 kilo. Okey, so awak nak yang berapa kilo? Ingat, dia untuk mencuci pakaian dan selimut tebal. Okey, so jawapan awak jangan tulis nombor. Ingat tak? Jangan tulis nombor. Awak nak kapasiti dia besar ke kecil? Itu yang pertama sekali. Okey, next, yang kedua, kita cari beza dia apa? Cuba cari beza dia. Yes, ni. Kawalan luaran. Okey, kawalan luaran, yang ini gate apa ni? Yang ini gate lain, ini gate lain, ini gate lain, ini gate lain. Maksudnya kalau pasal ada dua gate kat sini. Gate yang untuk P ni dia pakai gate ni, yang ni pakai gate ni. Saya bagi tahu je lah gate apa. Ini gate atau, okey. P pakai atau, S pakai atau, Q pakai dan, R pakai dan. So antara X dengan Y, X dengan Y tengok sini. X mana X? X sini, Y sini. Okey, so awak nak dan ke awak nak atau? Itu satu. Okey, so awak dah ada dua. Saya highlight lah, lebih senang untuk awak saya highlight. Okey, yang pertama tadi dekat sini. Ya Allah, mana highlight saya? Okey, yang pertama dekat sini. Ya Tuhanku. Sekejap saya pakai drawing lah, senang. Okey, so simple. Okay, yang pertama ni kapasiti muatan, ciri yang pertama. Ciri yang kedua is kawalan luaran. Awak nak gate apa? Okey, ciri yang ketiga, kita kena cari 4 ciri kan. Okey, ciri yang ketiga kawalan dalaman. Sama beza tak antara semua? Kawalan dalaman ni. Saya rasa beza ni. Okey, kawalan dalaman, dua ni pakai dan, dua ni pakai atau. So awak nak pakai apa untuk kawalan dalaman? Tadi awak pakai lain. Ni sekarang awak nak pakai apa pula? Okey, alright. So ada 3 dah beza. So 3 kali 2 6. So apa beza yang seterusnya? Beza yang seterusnya, okey, tengok ni yang ni Z, yang ni Z tapi ada sensor jisim. Maksudnya dia boleh tentukan jisim awak secara automatik. So awak nak mesin basuh awak ada sensor jisim ataupun tak ada sensor jisim. So itu 4 ciri dia. Kapasiti muatan, kawalan luaran, kawalan dalaman dan sensor jisim. Okey, kapasiti muatan, awak nak muatan besar ke muatan kecil, muatan tinggi ke muatan rendah. Kawalan dalaman, awak nak gate atau ke gate dan. Kawalan luaran, gate atau ke gate dan. Kawalan dalaman, awak nak gate dan ke gate atau. Lepas tu, ciri yang keempat, ada sensor jisim ke tak ada? So itu 4. 4 kali 2, 8. Okey, dan yang terakhir awak kena tentukan yang manakah mesin basuh yang paling sesuai dan sebab dia kenapa. So total up 10 markah. Okey, baru nak dah highlight. Dan soalan yang terakhir, kira-kira. Okey, kira-kira ni awak dah pernah buat dah dalam latihan kita buat dekat dalam modul kan. Okey, so soalan yang pertama, tentukan beza keumpayaan yang merentasi C dan D. Okey. So yang merentasi C dan D, ini C, ini D. Berapakah beza keupayaan sepanjang ini? Okey, saya cakap tu sekarang tak payah kira, jawapan dia ada. Okey. Alright, next. Soalan yang kedua. Pada waktu siang nilai K dianggap sebagai 500 ohm. Ni. Okey, hitungkan bacaan ammeter dalam situasi ini. Okey, ammeter dekat sini. Alright, so dia tak ada kaitan dengan ni. J ni tak ada kaitan. Okey. So pada waktu siang kalau dekat sini 500 ohm, rintangan dekat sini berapa pula? Pakai formula apa? V equals to IR. Dan yang terakhir, dalam keadaan gelap, beza keupayaan dekat K 5.4. K 5.4 volt. J akan dihidupkan. Hitungkan nilai K. Sorry. Dalam gelap is K 5.4. J akan hidup. Hitungkan nilai K. So kat sini pun awak perlukan V equals to IR. So pendek kata dekat sini tak payah kira. Yang ni pakai V equals to IR. Ini pun V equals to IR. Okay, that's it for the last time untuk tahun ini. So this is the last question. Alright, thank you so much and good luck.